menyapu di atas dua khuf. Okey, hari itu kita dah sebut dia perempuan bahawa perkataan khuf itu dalam bahasa Arab merujuk kepada dia tak dipanggil stocking, dia tak dipanggil kasut, dia maksud stocking lah. Zaman dulu tak ada stocking, tapi dia diperbuat daripada kulit. Ciri-cirinya tebal, dia tebal dan menutupi keseluruhan kaki. Seluruhan kaki itu ditutup sehingga sampai ke buku lali. Jadi ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama mengatakan bahawa keizinan untuk menyapu di atas khuf itu mestilah yang dipakai itu khuf. Khuf itu maksudnya benda tadi lah, iaitu menutup keseluruhan kaki sampai ke buku lali, tebal dan diperbuat dari kulit. Itu pandangan yang pertama. Maksudnya keizinan itu katanya untuk khuf. Jadi bagi apa-apa yang tidak khuf tu tak boleh lah. Tapi ada pandangan mengatakan tak semesti khuf, tapi yang mempunyai sifat-sifat ataupun ciri-ciri khuf tadi lah. Okey lah. Jadi ciri-ciri khuf tu ada 3 tadi lah. Pertama tebal, yang kedua menutupi kesemua kaki sampai ke buku lali, dan yang ketiga imkanul masyi, iaitu boleh kita berjalan dengan dia. Maksudnya kalau kita berjalan dekat rumah tu dia tak koyak, jadi boleh lah. Jadi saya lebih cenderung kepada yang itulah yang kita panggil sifat khuf tu ada. Kalau yang berpegang kepada khuf tu kena pergi beli yang kulit dulu lah. Itu perkataan khuf. Khufain tu maksudnya dua lah, sebab kita ada dua kaki. Dan dia tidak menjadi syarat kena dua baru boleh sapu. Kalau orang tu kaki sebelah dia kena potong cuci manis, masih boleh sapu lah walaupun satu. Bukan dua tu yang pentingnya, yang pentingnya khuf itu. Mari, dengan saya ni hadis nombor 54. Kita tahu tentang nombor 54. Yalah, maksudnya hadis nombor. Oh ya, boleh beza. Tak apalah, lupakan nombor. Tapi Mughirah ya, Anil Mughirah ibn Syu'bah, betul kan? Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa'ahwaitu li'anzi'a kuffaihi faqala da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih. Hadis yang selepasnya tadi berkaitan dengan itu juga, disebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Jadi kita ada hadis, dua hadis ya, di mana kedua-dua hadis ini riwayatnya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah dia bercerita tentang dia. Jadi seolah-olah dalam hadis ini yang Nabi sebut tu dalam kurungan tu je lah. Adapun yang sebelum kurungan tu ialah kata-kata Mughirah, iaitu dia cerita apa dia buat. Ini dia cerita apa dia buat. Jadi kalau kita kata mana agamanya pada yang Nabi sebut tu lah. Yang tu teks agama. Adapun yang sebelum Nabi sebut tu cerita daripada Mughirah lah kan. Tapi tak mungkin puan-puan akan faham kalau tiba-tiba hadis tu mari, biarkan mereka berdua cerita apa tak tahu, betul kan? Dia mesti ada cerita tu. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang bila puan-puan jumpa hadis Nabi, hadis itu diceraikan dari cerita panjang. Dia diambil potong separuh. Jadi bila dia potong separuh tu, orang boleh manipulate lah hadis tu. Tapi hadis tu dia mesti diletakkan dalam cerita tu yang betul.
Jadi kata Mughirah, aku pernah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berwudu. Jadi seolah-olah Mughirah nak beritahu, pada suatu hari aku membantu Nabi berwudu. Aku membantu Nabi berwudu. Itu menunjukkan kepada kita bahawa adalah tidak dilarang jika kita duduk di suatu tempat yang sukar untuk mengambil wuduk, kita saling bantu-membantu. Kita saling bantu-membantu. Apatah lagi yang nak dibantu itu lebih tua. Misalnya kalau kita ambil air sembahyang dalam perjalanan, mungkin kalau kita ambil air sembahyang sendiri banyak yang tumpah. Jadi ada orang yang tolong tuang, seorang ambil. Lepas tu yang dah sudah tu dia tidak menjadi sesuatu yang salah lah ya. Hadis ni difahami begitu. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Kemudian Nabi berwudu. Fa'ahwaitu. Jadi berarti Nabi dah basuh muka, Nabi dah basuh tangan dan sebagainya. Sampai masa Nabi nak basuh kaki, fa'ahwaitu. Ahwai itu maksudnya aku menunduk, aku membongkok. Li'anzi aku faihi, untuk aku tolong Nabi nak cabut khuf Nabi. Faqala, lantas baginda SAW berkata, da'huma. Da' tu maksudnya biarkan kedua-duanya. Maksudnya tak payah buka khuf tu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku telah memakai kedua-dua khuf tadi dalam keadaan kedua-duanya bersih. Famasaha alaihima. Masaha tu bukan Nabi kata ya. Mughirah pun cerita lah, aku pun nampak Nabi sapu ke atas kedua khufnya tadi. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang mula-mula ni sahih. Adapun hadis yang kedua yang mengatakan Nabi ini dia sapu di atas khuf dan juga dia sapu di bawah khuf. Maksudnya atas kaki dan juga di bawah. Tapi oleh kerana hadis di bawah itu dhaif, maka kita tak beramal lah yang sapu di bawah tu. Kita beramal yang sapu di atas sahaja. Jadi itu memahamkan kita bahawa amalan untuk menyapu di atas khuf itu ada sandarannya lah. Cuma yang membezakannya ialah mengenai apa yang disebut sebagai bagaimana memungkinkan kita pakai khuf, dan khuf tadi boleh kita sapu ke atasnya. Kerana hukum asal bagi kaki adalah basuh. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Jadi hukum asal dalam ambil sembahyang kaki kena basuh. Tapi tiba-tiba datang cerita hadis ni mengatakan bila pakai khuf tak kena basuh. Jadi puan-puan, dalam mazhab Syafi'i hukum tadi berubah daripada basuh kepada sapu, dan kita dah sebut hari itu apa makna sapu, apa makna basuh kan. Jadi hukum tadi sudah berubah daripada basuh kepada sapu. Orang Syafi'i kata ianya dipanggil rukhsah. Kan dia itu menukar hukum dari hukum asal membasuh kepada hukum yang lebih ringan. Jadi dia dipanggil rukhsah. Tapi dalam mazhab Hambali khususnya, mereka berpandangan kedua-dua itu azimah, iaitu basuh pun perintah Allah, sapu pun perintah Allah. Itu cara dia berfikir. Macam kita solat jamak ya, kita jamak pasal. Bagi orang Syafi'i, bila kita bermusafir, kita jamak itu rukhsah. Kalau kita sembahyang penuh tu kita panggil dia, kita sembahyang setiap waktu tu kita panggil dia azimah. Lawan kepada rukhsah tu azimah. Dua-dua tu ada nama orang Melayu nama rukhsah, nama azimah. Jadi bukan
Ya, kelonggaran. Jadi bagi orang Syafi'i, afdaliyah, keutamaan itu lebih pada azimah berbanding daripada rukhsah. Sebab azimah tu hukum asal, rukhsah itu kelonggaran. Jadi berarti di antara azimah dan rukhsah, azimah lebih baik. Jadi mengikut cara fikir orang Syafi'i, siapa berhenti dekat RNR dan dia semayang zuhur tak jamuk dan tak kosak, maka dia dikira lebih warok daripada orang yang jamuk kosak. Sebab orang yang jamuk kosak tu kurang sikit, sebab dia pilih longgar bagi faham orang Syafi'i. Tapi bagi faham orang Hambali, bila musafir semayang tak jamuk pun azimah, apa panggil jamuk pun azimah, dia tak ada rosak. Sebab dia kata bila dah bermusafir ada dua jenis semayang, nak semayang jamuk pun boleh, nak semayang tak jamuk pun boleh. Tapi bila bermukim ada satu jenis dia tak semayang. Itu cara dia berfikir. Jadi kalau perempuan berfikir macam orang Hambali, bermaksud bila pergi kat LR tu, perempuan tengok orang semayang jamuk, perempuan tak boleh nak kata mahal, tak boleh lah. Sebab dalam cara dia berfikir sama saja taraf orang dua tu. Tapi bagi Syafi'i, dia fikir lain. Jadi tak perlulah perempuan kata siapa betul, siapa salah, dua-dua je betul lah. Cuma perempuan berfikir macam mana tu. Tapi kalau ikut cara fikir orang Syafi'i, lebih baik gitu. Lebih baik walaupun kita bermusafir dan kita tak ada benda yang mendesak kita untuk jamuk, kita semayang je lah. Kita pun naik kereta sendiri, berhenti seremban semayang zuhur, sampai di Melaka semayang asar. Maksudnya begitulah. Tapi kalau perempuan nak jamuk pun boleh juga begitu ya. Tapi bagi Syafi'i itu rukhsah. Jadi begitu jugalah bila perempuan bermukim ataupun perempuan ambil air semayang, oleh kerana perempuan tak pakai stocking, tak pakai khuf, jadi perempuan kena basuhlah kaki. Tapi bila perempuan pakai khuf, maka perempuan telah menggunakan kelonggaran. Jadi di antara menggunakan kelonggaran dengan tak menggunakan kelonggaran, bagi orang Syafi'i, tak guna kelonggaran itu lebih warak, lebih baik berbanding guna kelonggaran. Tapi tidaklah bermaksud orang yang guna kelonggaran itu dia kurang baik, sebab data kelonggaran itu diberi begitu. Boleh jadi, jangan salah fahamnya pula. Tapi bagi orang Hambali, bila dah pakai khuf, cara naknya ada dua cara. Kalau nak basuh, kena buka khuf. Kalau tak nak buka, kena sapu lah. Dia tak ada basuh khuf tadi. Perempuan terlebih waruk pula, bagaimana tak? Kalau nak kekalkan khuf tu, tak nak buka, maka sapu je lah. Kalau perempuan tak nak sapu, rasa tak puas hati, nak basuh juga, buka lah. Basuh lah. Boleh ya? Tapi yang diterima dalam Syafi'i juga pun adalah khuf tadi disapu di sebelah atas tadilah ya. Dan ciri-ciri khuf tadilah ya, iaitu khilaf di kalangan ulama di antara khuf tadilah. Jadi kalau orang tanya, orang cakap ada dua pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan mesti khuf baru boleh sapu. Tapi pandangan kedua mengatakan kalau dia tidak khuf pun dia jawrab. Jawrab tu stocking. Arab panggil jawrabu. Jawrabu tu maksudnya dia seperti khuf, cuma materialnya bulu. Khuf sama juga dengan stocking, materialnya adalah kulit. Jadi bagi yang agak tradisionalis sedikit, dia kata mesti kulit. Tapi bagi yang lebih longgar sedikit, dia kata tak semesti kulit, tapi mesti memenuhi 3 syarat tadilah. Pertama, tebal. Tebal tu kira-kira tidak nampak kulit. Yang kedua, menutup semua kaki sampai ke atas bukulan. Dan yang ketiga, imkanul masyi alaih, boleh kita berjalan dengan dia.
Ya. Sejuk kan? Kita tak ada buat. Pakai kasut, pakai stokin. Kita jadi sejuk lah. Kita cipta naik sikit dia sekali kasut dia kan. Kasut stokin ni kita buka. Ya, kalau ambil air semayang tak ada nas yang mengatakan boleh sapu atas kasut. Kena buka kasut. Atas stokin je yang boleh. Sebab kalau kasut dipanggil hizaqun. Khuf tu maksudnya duduk dalam. Tapi kalau sembahyang boleh sembahyang dengan kasut. Dia di luar tak ada solat. Ya. Sembahyang dengan kasut je. Boleh sembahyang dengan kasut. Tapi yang sapu tu tak ada kata sapu atas kasut. Jadi bila nak kena buka lah kasut tu. Sebabnya kasut itu dia tidak melekat dengan kulit. Kasut tu kan dia tidak melekat dengan kulit kita. Berbeza dengan khuf ataupun stokin tu. Stokin tu dia lekat dengan kulit kita. Jadi boleh dianggap dia macam orang cakap mengenai dahi lah masa sujud. Macam mana? Sebab sujud tu disebut mesti sujud atas permukaan. Jadi bila sebut perkataan permukaan itu, bagaimana kalau kita pakai serban atau pakai apa, ada benda yang halang tadi kan? Jadi apa-apa yang melekat pada tubuh kita dikira tubuh itu. Jadi tak dipakai lah. Sebab tu orang sujud atas kain atau tak dikira sok tu. Sebab dia tak kena atas permukaan. Tapi kalau kita sujud atas sejadah, dia dikira sok kerana sejadah tu tak melekat dengan kita. Dia melekat dengan lantai tu kan. Jadi kalau nak kiranya, sejadah itu menghalanglah dahi kita terkena pada permukaan lantai ataupun tanah tu. Tapi oleh kerana sejadah itu tak lekat pada tubuh kita. Tapi kalau kain serban, dia duduk dengan kita. Dia tutup dahi tu, jadi tak bolehlah sebab dia dari benda lain begitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah mengenai cara sapu pula. Kata mengikut mazhab Syafi'i, iaitu bila kita nak sapu atas khuf tu, kita kena basahkan tangan kita sama ada dengan menyiram atau menyelup ke dalam air. Kemudian bila kita pun celup tadi kan, maka kita pun ambil ni kan perut telapak tangan kita tu, letaklah dekat, nak cakap pakai nak angkat kaki ada video tu. Kalau kita kata ni kaki kita ya, losor kaki kan. Jadi bila kita nak sapu tu, tangan kita yang kena air tu, kita pun letaklah dekat dia punya ni kan, dia panggil apa sini ya? Jari. Celah dia tu kan. Kita letak tu, kita pun tarik lah. Dia tak boleh lah gitu ya. Maksudnya tu janganlah, maksudnya ujung ni kena sikit-sikit gitu. Maksudnya kalau ni kaki tu, kita pun letak gitu. Dia ada lekat kan. Tak tarik. Sekali tak apalah. Cuba soal. Tangan ni kita celup sikit. Celup stokin, masuk. Tangan kita tadi sama ada kita celup atau kita masakkan. Jadi dah kita masak, kita pun tangan ni tadi letaklah pada celup jari kaki tu kan. Okey lah. Cukup. Sebab makna sapu bukan rata. Jadi kita definisi dah gitu. Yang ada syarat rata pada masuk. Pada sapu tak ada syarat rata. Ya. Kuf tu dia tak ada jari. Kuf tu dia jari kuf saja. Memang kuf. Stokin pun tak ada jari. Jadi tak semestilah kena betul-betul tu. Tapi nak beritahu jangan
Cik begitulah jangan. Tak boleh gitu. Maksudnya klik, 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 klik. Tak boleh lah gitu dia. Tidaklah kena tepak-tepak gitu. Tak. Yang penting letak. Yang penting kita punya perut, tangan dan perut jari itu melekat pada atas kaki. Ya. Sebab dia bukan pasal tu, pasal tadi dahi yang boleh disejadah tu. Muslimat pakai telekuk. Okey, dahi tu maksudah, tapi tangan tu, adakah tapak tangan tu mesti kena sejadah? Kalau dia terdapik dengan telekuk macam mana Ustaz? Dia nak nanti siapa sana kita jawab jauh lagi. Tak habis cerita tu, nak nanti dia siapa. Kalau jawab yang tu dia tak habis kuf kita. Nanti dah nanti. Tunggu aja jangan risau. Kemudian jadi cara sapunya dia tak sambung lah. Jadi sama jugalah dengan kita cerita pasal sapu di kepala tu. Kan hari tu kita cakap kita sapu tu iaitu tangan kita masukkan celup dalam air ataupun kenakan air ataupun letak dia kat sini kita sapu ke belakang ke depan kan. Itu yang sempurna lah. Ke belakang ke depan kan. Ke belakang. Apa dia? Kat rumah boleh lah sini janganlah buat. Apa nak sebutnya? Itu yang Nabi buat yang paling sempurna. Paling sempurnanya gitu. Itu paling sempurna. Tapi dia tidaklah dikira tak sah. Yang pentingnya berlaku sentuhan antara perut jari dan perut tangan pada sebahagian kepala. Cukuplah. Kalau kamu pada pakai udung tu serok kat atas tu lagi ikutlah. Itu dah dikira sapu lah. Sebab mazhab Syafi'i menyatakan sebahagian kepala. Tapi kalau mazhab lain dia kena semua. Jadi dia kalau mazhab yang bukan Syafi'i itu dia terpaksa buat telekung dia lah. Tudung. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia tarik tudung dia masuk dalam tu. Tak dia kepala dia boleh ya. Jadi itu cara sapu tadi. Sama ada yang kanan atas kanan, yang kiri atas kiri. Tapi yang penting mulakan dari kanan dululah. Sebab kita jumpa hadis kat depan tu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammuni, dan tadilah kita nak ulihi wa tarajjulihi dan sebagainya. Okey. Itu pandangan yang rojih lah, iaitu kita sapu tu kira-kira semua bahagian zahir itu kena lah begitu. Tapi ada mazhab lain, misalnya mazhab Abu Hanifah mengatakan cukuplah kita hanya sentuh sebahagian sahaja. Itu je. Ambil macam ni sikit pun dah cukup. Tapi bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i itu kena ya. Yang itu. Kemudian dia bincang panjang lah, yang saya rasa perempuan tak boleh. Ada mengatakan kadar yang paling rojih kena kita kurang daripada 3, 4 atau banyak. Perempuan kalau bincang banyak jadi ustazah. Yang pentingnya ada dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan kita basahkan tangan kita sapu semua. Pandangan kedua mengatakan sebahagiannya sudah cukup. Boleh gitu je. Okey, itu habis pasal hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua pula. Itu hadis daripada Ali ya. Betul kan? Hadis daripada Ali. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lahu faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahiril khaffayn. Kata Ali radhiyallahu anhu berkata, kalaulah agama ini berasaskan kepada akal pikiran,
maka sudah semestinya khuf itu disapu di bawahnya, sebab yang bawah tu kotor. Akan tetapi dia disapu di belah atas, bermaksud agama itu tidaklah menggunakan akal. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, sesungguhnya aku telah melihat baginda sallallahu menyapu di atas zahir kedua-dua khuf. Okey, puan-puan, bila kita baca hadis ini, seolah-olah hadis ini ada dua kerat, ada dua bahagian. Bahagian pertama, seolah-olah Ali itu, seolah-olah ya, Ali tadi menafikan agama ini tak boleh pakai akal. Jadi kalaulah kita faham kenyataan Ali tadi terpisah daripada bahagian kedua, kan kita potong separuh, lepas tu kita jaja ke merata tempat, maka kita akan dapati hampir separuh daripada hukum agama tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab sebahagian besar juga hukum agama kita ini berdasarkan kepada akal, iaitu kias. Dan agama tak boleh pakai akal, maka tak boleh pakai kias. Tapi apa yang Ali nak cakap ini, dia nak bercakap soal ibadat. Dia nak bercakap soal ibadat. Macam saya sebut hari itulah, bila kita mandi hadas besar, bila kita berwudu, kita bukan kotor. Yang perempuan jangan ingat berwudu tu semua kotor. Kita berwudu sebab kita nak ibadat tu je. Jadi orang yang tak faham, dia tu ingat bila dia mandi wajib, dia kotor. Maka tu yang mandi wajib sekolah besar tu, bukan mandi wajib sebab kotor, bukan sebab kotor. Sebab dia berhadas besar, maka kena mandi. Mandi itu satu belti pun cukup. Mana cukup mandi wajib kan ni? Bukan, satu belti pun cukup. Sebab makna mandi ialah meratakan air secara gosok pada seluruh tubuh. Bukan baru mandi satu trela tu, bukan. Itu tak tahu mari mana, kita tak tahu. Sebab kita bukan kotor pun, cuma kita tak boleh beribadat. Dia adalah ritual. Jadi ritual ni tak boleh fikir dengan akal. Tapi perkara-perkara yang bukan ritual, memang kena fikir dengan akal. Jadi kalau puan-puan faham hadis yang Ali sebut tu, separuh pertama tu penafian penggunaan akal dalam agama, banyaklah benda dalam agama ni yang puan-puan tak boleh guna akal. Mari saya test puan. Ada dalil mengenai solat minta hujan. Ada solat gerhana bulan, betul kan? Ada solat gerhana sun. Pasal hari tu panjang sangat, nak pergi malam. Betul kan? Jadi solat minta hujan ada, betul kan? Maksudnya ada dalil Nabi buat. Solat gerhana bulan ada dalil. Solat gerhana matahari ada dalil. Jadi bagi orang cerdik, dia dah boleh bina konsep. Sebab ada 3 contoh. Puan-puan kau orang cerdik, cuba nak cari nilai sepunya bagi 3. Nilai sepunya maksudnya nilai yang dikongsi ketiga sama. Nilai sepunya ni macam ni. Puan-puan semua kan tak sama. Tudung lain, BMI lain, rumah lain. Tapi nilai sepunyanya orang Islam. Nilai sepunya. Nilai sepunya lagi perempuan. Kan? Nilai sepunya tu. Pandai pun nak cari lah nilai sepunya. Apa dia? Solat. Dah. Baru C+. Lebih. Solat sunat. B.
lucu dapat A. Apa dia? Hajat apa? Ada nama tu. Bunyi macam A je bunyi. Apa dia ni? Salah? 2 rakaat. Apa dia? Baca Quran. Memang baca Quran. Sikit lagi. Dia dipanggil, benda yang dikongsikan sini selain pada solat-solat itu ialah bencana. Betul kan? Itu baru A. Nantilah dulu cara fikir tu. Laju dah nanti. Maksudnya pada 3 ni dia ada satu nilai sepunya, nama dia solat ketika bencana. Cuma bencana tu ada kala kemarau, betul kan? Ada kala gerhana bulan, ada kala gerhana matahari. Itu tak apalah berbeza. Tapi yang penting yang menggabungkan ketiga-tiga itu ialah solat sunat ketika bencana. Betul kan? Bermaksud solat ketika bencana ada dalam Islam. Ada lah kan? Okey, zaman Nabi tak ada gempa bumi. Tiba-tiba gempa bumi. Boleh tak solat gempa bumi? Mana dalil? Pandai lah tu yang kita duk balas dengan Wahabi tu. Wahabi kata tak ada dalil. Tu sebab kita pakai otak lah. Masa kita boleh kata ada tu. Wahabi kata mana ada dalil? Mana ada dalil? Kita cakap dekat Wahabi, tak ada mana boleh dia tak gerak. Itu kalau setuju itu bencana, gerhana itu bukan bencana sebenarnya. Ada kemudian Hanya fenomena. Boleh juga hujan pun kemarau fenomena. Banjir fenomena. Dia atas interpretasi je lah. Tapi yang penting ketiga-tiga ini benda yang merisaukan. Betul kan? Kita risau bila gerhana tu menyebabkan dia kiamat ke apa, sebab tu kita solat. Jadi sebab itu bila kita duduk di kawasan sini, kita dah ada apa panggil gempa bumi, maka kita pun tubik ramai-ramai sembahyang. Kan? Sembahyang apa? Sembahyang gempa bumi. Maka bagi Wahabi tidak apa. Kalau dia kata apa mu pakai akal, tak boleh pakai akal. Kita jawab kat dia, memang kita tak pakai akal, tapi dalil yang kita belajar ni macam ada semacam memahamkan kita bila ada musibah kita boleh sembahyang. Bila ada musibah, contoh musibahnya kemarau, musibah kan? Berlakunya gerhana juga musibah, menakutkan kita. Banjir, jadi banjir itu tak ada zaman Nabi. Gerhana tak ada zaman Nabi. Jadi kalau nak cari dalam kitab hadis sembahyang banjir, memang tak ada lah kan? Sembahyang gempa bumi, memang tak ada. Tapi kalau ada orang buat, kenapa tak dia nak kata dia masuk neraka? Sebab dia ditipu bencana. Itu maksud saya, dia sudah pakai akal. Jadi kalau puan-puan kata agama ni langsung tak boleh pakai akal, maka berhentilah agama. Jadi itu yang membezakan di antara ahlul hadis, orang yang mengaji hadis dengan orang mengaji fiqh. Orang mengaji hadis, dia berhenti setakat hadis berhenti. Hadis berhenti sekat tu lah. Maka sebab itu orang belajar hadis dia kata ada 3 ni je. Yang lain tak ada. Sebab dia menafikan penggunaan akal. Orang fiqh kata yang tak boleh guna akal tu apabila ianya melibatkan ritual. Ritual tu kan sembahyang zuhur 4 rakaat, kita pun komen tak apa, 4 buat 2 je lah, subuh kita buat 14. Kita sihat lagi kan. Tak boleh tadi pakai akal. Sebab dia ritual. Bila dia ritual tu kena ikut je lah, sebab dia ritual tadi. Misalnya kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Sebab masalah sembahyang tu ritual. Dia tak bagi orang perempuan jadi imam, tak payah. Tapi tidaklah tak bagi mutlak. Bagi perempuan sama perempuan, dia perempuan. Tapi selain daripada ritual, boleh je perempuan boleh jadi pengetua sekolah. Tak boleh nak kiaskan perempuan tak boleh jadi ketua sekolah sebab dalam sembahyang perempuan tak boleh terima. Tak boleh, sembahyang tu ritual. Pengetua sekolah cerita lain.
sekolah bukan ritual. CEO bank bukan ritual dia. Yang tu boleh. Yang semayang tu tak boleh lah. Jadi bila orang tadi dia nak kacau ritual tu, yang tu kita tahu. Baru kita baca hadis ni, lau kana minad-din birra. Maksudnya hadis Ali ni boleh dipakai apabila kita faham orang tadi cuba memasukkan elemen akal, mengulas tentang ritual-ritual agama. Jadi sebab ritual agama tu dia fit begitu. Agama kata begitu, kita buat itu je lah. Tapi kalau dia selain daripada agama, banyak dia guna akal. Tentukan waktu sembahyang, kena guna akal. Takkan tuan-tuan nak ambil galuh semua ngaji dalam kitab bila sepegaloh maka nak sembahyang zuhur, galuh. Betul kan? Waktu buat apa tu dia jom dulu masuk dah. Dah ada jam kan dia sebut 1.15 masuk zuhur, 1.30. Akal lah tu, tapi itu bukan ritual, itu penentuan waktu solat. Jadi yang tu boleh dia pakai akal. Tapi bila pergi kepada solat, tak boleh lah. Maka sebab itu bila cerita pasal wudu, tak boleh nak petikai. Pelik betul kan? Kentut kok buntut, basuh kat muka. Kenapa sepatutnya basuh sini lah kan? Seperti dia tubik kat sini, basuh muka. Jadi kita jawab kat dia, wudu bukan membasuh benda kotor. Wudu bukan basuh benda kotor. Wudu ialah ritual untuk membolehkan kita baca Quran, kita semayang, itu je. Bukan. Jadi bila dia ritual, jangan kita set kepala kita basuh itu kerana nak tengok kaki. Kan ada orang basuh muka dia minum tak lama, nak basuh muka. Tak sudah lagi tak boleh semayang, duduk orang tu ada orang duduk basuh, duduk tengok. Dia tak perlu begitu, yang penting air itu kena pada muka tu sama. Sebab dia ritual dia. Tapi bila kita salah faham, itu salah kita lah, tidak salah agama. Jadi bila Ali kata lau kana di birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'la. Kalaulah agama itu boleh dipikirkan dengan akal, sudah semestinya menyapu di bahagian bawah khuf itu lebih baik daripada menyapu di bahagian atas. Sebab yang kotornya bahagian bawah. Tapi jawabnya agama itu ittiba dalam soal ritual lah. Tapi bagi orang-orang yang berfikiran seperti ahlul hadis, dia kata tidak. Sebut dia soal agama, dia mesti ikut, tak boleh fikir. Faham? Bila kita sebut agama ni, dia ada, kalau kita sebut agama ya, kita sebut agama, dia ada satu benda nama dia lazim. Yang satu lagi dia panggil hakikat. Apa beza antara lazim dengan hakikat? Nanti dulu ya. Jangan jawab. Dia kena bagi contoh, lepas tu baru ulas. Dia kena konsep. Saya bagi contohnya gagak. Ya. Okey, mana hakikat, mana lazim? Burung tu hakikat. Juga duduk kat sini. Lazim pula. Perempuan ni kena robok sikit lagi je. Ya Allah. Burung itu adalah hakikat bagi gagak tu. Hitam itu lazim bagi dia. Tapi tidak semesti hitam tu gagak, sebab saya hitam juga bukan gagak. Kalau hitam tu gagak, sebenarnya lah saya. Kalau saya ni kan.
bukan gagak. Cuma saya hitam je. Jadi hitam tu lazim bagi gagak, tapi dia bukan gagak. Orang hadis dia tak mikir gitu. Dia tak pandai mikir lazim hakikat. Dia tak karu. Berkait dengan agama je, agama berlaku. Kita kata kita kata tak. Contohnya, resepsi kahwin itu agama ke tidak? Astagfirullah. Kahwin. Ada? Oh, lazim. Pak agamanya? Oh, anda boleh lah. Dapat 4 flat lah masuk kelas saya. Jadi yang agamanya nikah tu. Kan sebab tu kita tak boleh ubah nikah tu. Kena ada bapak panggil perempuannya, ada lelakinya, ada wali, ada akad, ada kubur. Hanya tu tak boleh ubah. Tapi majlis kahwin tu ikut dia lah. Dia nak kahwin dalam laut. Kau iman coba tu. Ada orang nak kuat angin atau iman nak diterbang. Yang penting yang ruko-ruko tu cukup. Saksi pun terjun bapa terbang, orang pun terjun semua terjun untuk imam pun pucuk. Baru kata imam tu tak tanya banyak-banyak kan untuk imam tu. Aku dengar kalau dia saya sini sulit campur ayo. Sebab yang kahwin tu bukan agama pun. Yang nikah tu bukan. Tapi bila orang tak faham, dia kata semua agama. Itu yang bila dia kata majlis kahwin bid'ah apa majlis kahwin tu kan? Bid'ah. Tuan-tuan nak pakai baju pokok atas sini kuning, lepas tu pokok betul sini betul hijau. Ikut lah. Cuma kita tak agama nak tengok makan balik. Yang agama ni nikah tu. Tapi majlis kahwin tu lazim lah dengan nikah tu sebab dia duduk sekali. Dia bukan agama pun. Dia bukan agama pun. Jadi bila perempuan tak dapat beza mana lazim, mana hakikat, tu yang perempuan jadi celah. Jadi yang agama nak sentuhnya hakikat ni. Hakikat. Yang hakikat itulah yang agama panggil ritual ke apa benda tak boleh tambah tu. Tak boleh tambah, tak boleh fikir, tak. Sebab dia dah kan. Tapi yang lazim dengan dia tu, misalnya dulu kita tengok ada orang perempuan pergi masjid pakai telekung warna hitam. Kan? Telekung warna hijau. Kan kita dah ingat hak putih tu agama. Telekung putih bukan agama. Agamanya tutup aurat. Tutup aurat tu agamanya. Cuma dek kerana lama dah kita biasa dengan putih tu kan. Tiba-tiba mari sore hitam. Kan kita bid'ah. Sebenarnya dia tak buat salah apa pun. Sebab cuma dia tak serupa kita je. Kan kita pun tuduh dia macam-macam. Dia mengaku profil macam-macam lah kita tuduh dia. Sial ke dia. Dia tutup aurat. Betul kan? Dia buat lah. Cuma orang dia hitam. Itu dia. Jadi kita kena faham bahawa yang tak boleh pakai akal ialah agama. Soal-soal berkait dengan ritual tu tak boleh tak pakai agama. Tapi soal kepada pelaksanaan tu kena pakai akal lah. So soal kepada pelaksanaan tu, jadi sapu atas khuf dia adalah ibadat. Itu Tuhan yang suruh, Nabi yang suruh, maka kita sapu je lah. Cuma bagaimana nak sapu itu kita pakai akal lah. Bagaimana nak sapu tu. Cuma dia kata sapu atas lah. Tak payahlah sapu bawah pula. Jadi sebab itu ada orang memperdalilkan laukan ad-dinu bir-ra'yi, mengatakan kata-kata Ali itu begitu. Lagipun apa yang disebut oleh Ali itu bukan hadis Nabi. Itu kata-kata Ali. Ali yang kata. Dia hanya bercerita apa yang dia tengok Nabi buat. Lepas tu dia pun buat conclusion. Jadi kita fahamlah bahawa dalam soal agama, soal-soal yang menyentuh ritual, kita kena ikut Nabi. Tapi soal-soal yang berbentuk pelaksanaannya,
maka di sana adalah penambahan, tokok tambah dan sebagainya. Maka sebab itu apabila kita sebut bid'ah, bagi orang ahlul hadis, itu orang yang belajar hadis, Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Tapi kita kata bila Nabi tak buat, tapi dalam ataupun difahami boleh buat, maka kita buatlah. Misalnya kalau kita kata Nabi tak buat, tak boleh buat, maka kita tak boleh buat. Maka begitu juga jika perkataan itu merujukkan, misalnya perkataan khamar, khamrun, apa makna? Iaitu arak dari anggur. Jadi kalau kita guna secara literalnya, minum arak dari anggur je haram, minum bia tak haram. Sebab Nabi tak sebut. Nabi tak kata jenis top, bia. Nabi sebut arak khamar je. Khamar maksudnya dari anggur. Saya tak minum arak anggur, saya minum arak tapai. Dan maksudnya arak yang dibuat dari Bali ke, dibuat dari gandum ke, dibuat dari apa-apa. Tapi bukan anggur. Sebab Quran kata anggur je haram. Jadi kenapa ulama kata yang benda lain pun haram? Kerana tambah lah, ulama tambah lah tu kan. Pandai tambah, bid'ah tu. Dan dia kata tak boleh tambah. Tak, kita tambah juga, itu kita luaskan lingkungan itu kerana ada elemen yang sama di antara asal dengan yang baru. Maka siapalah cerita hak semayang kerana musibah tu? Sama je lah. Jadi kalau orang kata apa dalil bila awak susah awak semayang ajar, kita pun sebut dalilnya. Ialah Nabi bila semalam dia semayang istisqa. Ajarlah tu, dia minta ajarlah tu. Bila gerhana dia semayang gerhana. Tapi nak kata dalil atau awak sakit perut, mana ada dalil suami kena bedah, mana ada dalil suami kena bypass, anak sulung jatuh gaul, mana ada tak kan Nabi duk hijau wa qala Rasulullah bila orang jatuh gaul maka semayang, bila orang naik gunung patut-patut ratus belah kena semayang. Mana ada dalil macam tu? Dalil nak cari satu. Tapi difahami dari 1, 2, 3, 4 boleh lah tu. Jadi bila kita ada banjir, orang yang kena banjir tu tak bolehlah semaya ajak kan? Kita ada sini semaya ajak apa banjir? Bid'ah. Mana ada Nabi mana ada semaya ajak banjir sebab dia tak pernah banjir. Jadi kita semaya muka kita banjir. Dalil semaya kemarah lah. Kita tak semaya sebab kita tak pernah kemarah. Adakah kita tak semaya kemarah? Kita dosa sebab tak buat Nabi buat. Kita musibah itu tak sama dari satu tempat ke satu tempat. Tapi apa yang kita faham, ada musibah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Untung tak jauh yang cerdik. Cuma masalah orang cerdik ni mudah lupa. Okey lah, ya tak apa. Sebab lupa tu saya boleh mari lagi, dah ingat je tak mari je. Boleh? Okey, hadis seterusnya. Safwan bin Asad, betul kan? Radhiyallahu anhu qala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru idza kunna safaran alla nanzi'a akhfafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'id wa bawlin wa naumin. Kata Safwan bin Asad radhiyallahu anhu, dia cerita tentang pesan Nabi. Dia tak sebut yang Nabi kata. Maksudnya hadis ni dia yang kata. Cuma kata-kata dia itu berdasarkan kepada pesan Nabi. Kunna kana Nabi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami bila kami bermusafir. Kan sahabat tu selalu pergi berperang tu kan, musafir sana sini. Di mana Nabi kata tak perlulah kamu mencabut khuf-khuf kamu selama tempoh 3 hari 3 malam.
Jadi bagi orang musafir, tempoh dia boleh sapu atas khuf tu 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, melainkan bila berhadas besar. Sebab hadas besar tu dia kena mandi seluruh tubuh. Betul kan? Dia ada seluruh tubuh, tak boleh lah apa panggil sapu lagi atas khuf. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi daripada buang air besar, buang air kecil ataupun tidur, tak perlu buka, tak perlu. Okey, dalam soal ini ada beberapa persoalan yang akan timbul. Persoalan pertama ialah dia kira 3 hari 3 malam itu bila dia kira mula. Adakah 3 hari 3 malam itu berkira mengikut waktu solat ataupun tidak? Jawabnya dia ikut masa kita pakai. Kan memang masa kita pakai. Jadi oleh kerana kita pakai benda tu berkait dengan solat, biasanya kita memulakan hari kita orang Islam ni, kita mula subuh lah. Kan? Kita mula subuh. Jadi kalau subuh hari Isnin, katalah kita sebelum semayang subuh tu, kita dah ambil air semayang, kita lap-lap kaki kita pun pakailah stocking. Jadi kita pun bermusafir, balik ke kampung, kau tak kisahlah. Jadi soal khuf ni dia berbeza dengan jamak qasar. Jamak qasar dia ada kaitan dengan mukim. Kan dia ada kaitannya dengan bermukim. Adapun yang ni dia berkait dengan safar dan sebagainya tadilah. Jadi bila kita dah dalam perjalanan tadi, kita berjalan ke perjalanan, kita nak pergi ke Indonesia ke apa, maka pagi Isnin tu kita pakai, pagi Selasa 1 hari, pagi Rabu, kan, pagi Khamis. Jadi dah berapa pagi tu? Dah 3 hari. Jadi dia sampai pagi Khamis tu lah. Jadi pagi Khamis tu dah tak boleh sapu dah lah. Dah kena buka, kena basuh-basuh pula, lap-lap balik, kemudian pakai balik, mulalah Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi itu yang dimaksudkan dengan 3 hari 3 malam. Illa min janabati, melainkan kita berhadas besar, maka kita kena buka lah. Sebab syarat sah mengangkat hadas besar ialah meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau kita sapu tu tak cukuplah syarat junub tadi. Akan tetapi jika kita buang air besar ataupun air kecil ataupun tertidur ataupun kita tidur, kesemuanya itu tidak memerlukan kita untuk buka khuf tadi. Kita tak perlu buka, dengan syarat khuf itu masih suci lah. Jangan bila sebut tak perlu buka pun, kotor pun tak buka, tak boleh lah. Sebab syarat nak semayang tu kena bersih tadilah, suci tu. Jadi kalau kita buang air, dia mana buang air tadi, kita pakai kasut yang tak kena pada khuf kita tadi, maka masih bolehlah buat semayang, buat apa dan sebagainya lah. Mungkin puan-puan kita duduk di kawasan kita ni mana air, jadi dia agak sukar nak jaga dia punya suci tu. Tapi bagi orang yang duduk di kawasan kering, dia lebih mudah nak jaga suci tu. Misalnya dia pakai khuf yang diperbuat dari kulit misalnya, kan. Jadi kalau khuf dia tadi terkenalah apa najis, dia gosok dekat tanah tu, habis ya. Sebab tu saya sebut hari tu dekat puan-puan, bersih ialah pengukuran peribadi, suci adalah pengukuran agama. Jadi ada benda yang dia suci tapi mungkin bagi kita tak bersih. Ada benda bersih tapi tak suci. Tak betul kalau kita kata bila benda tu suci mesti bersih. Tak juga. Contohnya mengenai ekor baju puan-puan. Orang perempuan pakai jubah labuh betul kan. Jadi ekor dia jalan atas tanah tu mestilah kena apa-apa. Jadi berdasarkan hadis Nabi,
Mana-mana najis yang terkena pada ujung baju perempuan ataupun ujung kain ke apa, kemudian yang kena najis tadi kena pula tanah debu, maka sudah memadai debu-debu itu mensucikan najis tadi. Tapi mungkin bagi perempuan, kotor lah kan, maka perempuan kopas itu penilaian perempuan. Dia bagi agama dah, dia sudah dah. Sebab apa? Sebabnya yang nak dibuat itu dia adalah agama tu. Nabi yang kata dah cukup lah. Jadi mungkin khuf perempuan pakai tu terkena lah apa najis dekat dalam perjalanan. Perempuan pun anu dengan tanah, betul kan? Mungkin perempuan dia perempuan buka, itu perempuan bukan agama. Tapi kalau ada orang tak nak buka, dia nak terus macam tu, apa dia jangan perempuan menggunakan penilaian perempuan atas nama agama. Misal kita ya, anak kalau perempuan pergi ke negara Arab, orang Arab tu kalau dia kerja mekanik kereta kan, dengan baju mekanik tu minyak geris ke apa, bila dia pergi semayang, dia semayang macam tu ya. Apa-apa tadi itu perempuan bukan agama. Sebab minyak geris tak tersenarai dalam najis. Yang perempuan itu masalah perempuan. Minyak geris tak ada masalah pun. Kita bercakap pasal fiqh lah, bukan bercakap pasal tasawuf. Sebab sepatutnya kita, itu cerita lain. Saya nak cakap pasal hukum fiqhnya. Minyak geris tu dia tidak najis. Jadi orang tu semayang dengan baju workshop dia tu. Cuma kita ni macam kita dekat orang tudung wanita lah. Apa masalah? Sekarang dah ramai dah orang pakai telekung yang warna-warni. Dulu tengok pun berkerut dah. Padahal dia tak ada buat salah apa pun. Dia adalah kerana persepsi je. Jadi kalau perempuan nak kata orang tu tak betul, tak boleh. Dia betul. Cuma pada budaya kita tak elok. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah. Nah, kita pun ajar anak kita kalau dah balik sekolah tu, walaupun orang bersih, tukarlah baju dulu mandi. Itu akmal lebih sempurna. Jadi berbeza di antara lebih sempurna dengan sah. Setakat ni sah. Sah tu sah. Maka sebab itu kita tengok orang yang belajar hadis, mereka ni agak brutal sikit. Sebab dia kira asal kosong. Asal kosong. Maka sebab itu budak-budak muda suka Wahabi itu. Sebab dia melanggar status quo. Kan bila dia belajar dengan hadis, Nabi suruh kita semayang dengan kasut. Kita belajar juga, tapi kita kata hadis tu hadis lah, tapi kita tak buat lah. Kita semayang, kita buka kasut apa. Budak-budak muda dah, dia pergi je tengok saudara-saudara main balak, Allahu Akbar, dia pakai tarik seluar kau pendek, dia jadi panjang je, dia mengguruk dengan kasut tu lagi. Betul kan? Kita pun tengoklah. Kita tengok, ya Allah. Sedangkan padang bola tu sebelah masjid. Jadi bagi apa yang kita belajar yang lebih wisdom ni sikit, kita kata marilah masjid, buang apa benda. Jadi nak sebutnya yang kita belajar tu sebaiknya yang mereka buat tu benda boleh buat. Jadi nak kata tak boleh pun tak boleh juga. Sebab kalau perempuan kata tak boleh, memang ada hadis yang begitu. Nanti sampai masa-masa tertentu, misalnya kalau kita kata askar nak semayang, kena semayang masjid, mati habis orang. Ini kan askar dia punya lubang kasut tu ada 40, nak buka lama perempuan. Jadi masanya kita pun ajar bagi orang yang berada dalam keadaan darurat, semayanglah dengan kasut. Tapi bagi orang tak ada apa-apa desakan, kenapa harus semayang dengan kasut? Tapi bagi orang Wahabi yang kuat sangat, dia kata daripada bid'ah tak pernah langsung semayang dengan kasut. Dia suruh juga semayang dengan kasut. Jadi kita kata semayang dengan kasut itu ialah rukhsah bila darurat. Jadi dah kita tidak berada dalam keadaan yang perlu semayang dengan kasut, kenapa kita semayang dengan kasutnya?
Biasanya kita yang travel tu adalah kecenderungan kalau perempuan pergi semayang di Mesir, jangan semayang kasutnya tinggal tempat letak kasut, sebab balik tak ada kasut. Kan? Jadi kalau perempuan pergi ke Mesir, kena buat beg, kasut tu boleh sangkut pinggang, sebab dia mencuri masa semayang. Orang Mesir lagi hebat je. Kalau orang lelaki letak kasut kat depan tu, macam kiam tu ada lagi sebab kita nampak. Rokok ada lagi, tidak ada lagi. Sujud, baru sujud tak ada. Tak ada siapa lagi. Tapi tak ada. Takkan berapa nak kocok orang sebelah. Dia ambil ke mana tak tahu, tapi masa sujud tak ada. Sebab pencuri tu sedang semayang. Dia mencuri masa semayang. Dia jadi bila begitu, maka kita terpaksa buat, beli kasut, bubur plastik, ikat kat pinggang. Kalau letak dekat luar tu, awal-awal lagi lah. Jadi ada benda macam tu, maka terpaksa semayang dengan kasut, semayang, kan buat je lah. Tapi kita duduk kat sini, dah tak perlu semayang dengan kasut, kenapa harus semayang? Gitu ya. Jadi itu maksud bila kita belajar hadis tu, kita faham dia punya konten, dan kita padankan dia dengan konteks. Konten campur konteks. Tapi kalau kita belajar secara literal, kita hanya faham konten saja. Kita tak kisah konteksnya sesuai kata sesuatu, kita tak kisah begitu ya. Okey puan-puan. Jadi kata Nabi tadi, kata Safwan ni boleh Allahumma salli ala Muhammad, khuf tadi banyak 3 hari 3 malam. Kemudian sambung lagi, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatin lil muqim, yakni fil masjid alal khuffayn. Kata Ali, Nabi Muhammad SAW mengizinkan seseorang itu menyapu di atas khuf pada 3 hari 3 malam apabila dia seorang yang berpemergian, itu musafir, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim, iaitu menyapu di atas khuf. Jadi itu yang diamalkan oleh mazhab kita, iaitu bila bermukim 1 hari 1 malam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam. An Thawban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asa'ib, yakni al-ama'im, wa tasahil, yakni al-khifaf. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita boleh kias. Tadi kita duduk ke depan gedebuk tu cerita pasal khuf ya. Jadi bagi orang yang rigid tadi, dia kata khuf je lah boleh. Jadi khuf itu maksudnya kulit tebal dan menutupi semua Allahumma salli ala Muhammad tadi, kaki. Dengan ada hadis Thawban ni, nampaknya khuf tadi boleh dikias. Dia boleh dikias. Dikias tu boleh diandaikan ataupun boleh disamakan dengan perkara lain yang bukan khuf tetapi mempunyai ciri khuf. Seperti mana khamar tadi lah. Khamar itu kan arak yang diperbuat dari anggur. Jadi hukum arak yang diperbuat dari anggur boleh dikias kepada apa-apa minuman lain atau makanan lain yang mempunyai ciri ataupun ilah sebab arak tadi haram, iaitu memabukkan. Jadi diperbuat daripada apa-apa bahan, asalkan dia memabukkan, maka hukumnya tetap haram. Jadi sebab itulah kita bila berjumpa dengan ahlul hadis, kita kata dekat ahlul hadis bahawa bid'ah dalam agama tu berdosa. Kita tak boleh terima bid'ah dalam agama. Tapi kita punya definisi bid'ah berbezalah dengan dia, tu saja. Jadi perempuan tak boleh nak kata bila orang ngaji hadis dia kata perempuan ni suka buat bid'ah, maka perempuan kena cakap dekat ustaz, ustaz, kami tak suka buat bid'ah kerana bid'ah tu sesat. Cuma
kriteria bid'ah ustaz tu lebih rigid dari kriteria saya. Itu saja. Saya tak buat bid'ah. Sebab mana orang boleh buat bid'ah? Sebab bid'ah itu sesat. Cuma definisi dia berbeza. Definisi berbeza. Dia kata apa saja yang Nabi tak buat, maka dia dipanggil bid'ah. Kita kata apa saja yang Nabi tak buat tapi tidak mempunyai tiga perkara ini, bid'ah lah. Jadi kita lebih luas sikit. Pertama, dia adalah berbentuk pokok tambah atau pengurangan. Yang kedua, langsung tidak ada dalil sama ada secara direct atau difahami. Dan yang ketiga, dia membawa mudarat kepada orang. Bid'ah. Jadi, tapi dia ada tiga ni, maka kita tak panggil dia bid'ah. Kita tak panggil dia bid'ah. Mungkin ada beberapa sahabat Nabi tak suka, tapi tidak bermaksud bila sahabat Nabi tak suka, maka agama pun tak betul. Mungkin itu pandangan sahabat tu. Kalau perempuan nak kira sahabat tak suka perempuan, banyak je benda. Contohnya cerita malam Isra Mi'raj. Isteri Nabi iaitu Aisyah kata tak ada Isra Mi'raj. Yang ada Isra, yang orang panggil yang ada Isra, dia tak ada Mi'raj. Tapi oleh kerana ulama tak nak perempuan pening, dia ajak Isra Mi'raj. Kalau nak cerita pasal Isra Mi'raj itu, panjang dia punya perbahasan. Tapi ada juga kita tolak pandangan sahabat. Kita tolak pandangan sahabat itu bukan kerana kita kata dia tak betul. Cuma kita rasa pandangan dia tu kurang tepat dengan apa yang kita faham. Tapi apa yang kita faham pun disokong oleh sahabat lain, cuma tak sokong oleh sahabat itu. Misalnya ustaz-ustaz yang kata tak boleh berzikir lepas mayat, dia bawa pandangan Ibnu Abbas, dia bawa pandangan beberapa orang yang tak setuju kan. Orang pun takut. Dia tak sebut hak boleh kan. Dia main kelak juga. Dia sebut perempuan dapat baca pula. Astagfirullah. Dia sebut tak boleh. Saya boleh sebut hak tak boleh. Tapi kalau betulnya kita sebutlah orang kata tak boleh tu, kita pun dah dengar yang dia cakap tak boleh, kita tak, tapi kita dengar orang cakap boleh pula. Jadi bila ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh, bermaksud benda itu tidak masuk neraka, cuma beza. Tapi kalau semua ulama kata tak boleh, kita pergi buat juga, tu hamba tak buat. Dia tak boleh puja kubur, tak ada ulama kata boleh. Tak ada ulama kata boleh dipuja kubur kerana benda itu syirik. Tapi pergi ke kubur kerana meminta doa, bertawassul, itu tak apa. Jadi beza di antara pergi ke kubur dan minta doa tawassul dengan puja kubur. Ada dekat-dekat nak sama tapi beza. Kita pergi ke kubur, misalnya perempuan pergi ke Mesir, perempuan pergi ke Madinah kan, perempuan pergi ke Madinah ziarah kubur Nabi. Yang perempuan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang ziarahimu, selawat padamu. Di akhirat nanti kenalah aku. Gitu ya, kita untuk itu okey. Tapi nak perempuan bawa gambar, bawa bunga, bawa Hindu itu puja terakhir. Bukan bermaksud pergi ke kubur tu terus puja. Bukan. Tapi ada beza di antara puja kubur dengan tawassul. So, saya boleh terima tawassul kerana ada hadis yang menyatakan boleh. Tapi nak apa duduk tidur 7 hari 7 malam atas kubur tu terganggu betul. Jadi sebab itu perempuan kena faham bahawa tak ada siapa setuju untuk buat bid'ah dalam agama. Cuma yang berbeza, ahlul hadis dia punya definisi bid'ah dia tu sempit. Kita ni agak longgar sikit. Kenapa longgar ataupun luas? Kerana tadilah al-qamru tu kalau nak kira sempit, anggur je lah. Boleh minum lah mak lain. Tapi tak ada pula ulama kata jenis stop ataupun bia tu boleh minum. Tapi dalam Quran memang tak ada hurrimat alaikumul biyara wa jenis qoba. Tak ada. Yang haramnya haram saja. Jadi kita fikirlah kan dengan akal yang serupa tadi. Jadi berdasarkan kepada itulah, itu yang kita fikir ni. Iaitu hadis daripada Thauban, kata dia Nabi telah mengutus satu pelatun. Sariyah ni maksudnya satu pelatun lah, satu kumpulan askar kecil antara
antara 7 hingga 11 orang pelantun lah pergi. Jadi orang ni akan pergi mungkin 2 minggu, seminggu dia pergi meninjau gitu, pelantun tadi. Jadi bila pelantun ini pergi, orang ni kadang-kadang dia pergi tak ada kemok kan, zaman dulu tengah panas tengah hari dia tak ada kemok. Jadi serban dia besar, malam dia guna serban dia gitulah orang zaman dulu. Maka Nabi kata boleh menyapu di atas serban. Maksudnya bila ambil air semayang tak perlu sapu kat rambut ni, sebab serban tu besar nak tak mana tak situ ambil semayang sapu atas. Tak serban, sebab serban tu mereka tak buka. Maka tak buka kepala. Sebab bila musim sejuk, di tempat sejuk ni sejuk sungguh, nak buka sejuk lah. Jadi bila macam tu perempuan, kalau dia lekat dah sendiri tak buka dah, maka sapu je lah atas tu. Jadi berarti cerita sapu ni boleh dikias kepada benda yang mempunyai sifat yang sama, maka hukumnya juga adalah sama walau tidak dimaksuskan, tidak disebut secara teks. Ya'nil khifaf. Kemudian tasakhir ya'nil khifaf. Khifaf tu apa benda ada tiga maksud? Khuf tu lah kan? Khuf pun jamak dia khifaf. Jadi dengan itu fahamlah kita bahawa boleh dikias. Jadi apa yang Sayyidina Ali sebut tadi, dia sebut yang tak boleh pakai kias ialah ritual. Ritual tu tak boleh pakai akal. Tapi membandingkan benda yang sama dengan sifat yang sama, itu boleh lah. Itu yang saya suruh perempuan cari nilai sepunya tu. Sebab nilai sepunya tu adalah menggambarkan pemahaman puan-puan tentang satu konsep yang ada dalam agama. Saya selalu dah teka perempuan hari tu, perempuan nampak faham hari tu tanya. Hari ni nak tanya pula, ingat ke tak? Kan bila kita meninggal dunia, Nabi kata putuslah amalan kita melainkan 3. Anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Cuba cari nilai 10. Apa dia? Si campur. Sebab Nabi ni bila dia bagi contoh, dia bagi 3. Profesor dalam pendidikan kata murid yang cerdik, cikgu hanya bagi 3 contoh, dia dah faham. Jadi kalau saya bagi 3 aku tak faham lagi, tak cerdik lah. Sebab orang pendidikan kata begitu. Nabi bagi 3 je. Sebab itu Nabi 3 kan. Tanda orang munafik ada 3. Tapi bukan berarti 3 tu ialah 3, ada lagi banyak. Tapi dia suruh kita konsepkan dari 3 tu. Ajarlah anak kamu berenang, memanah dan juga naik kuda. Bukan 3 tu je, ada lagi. Tapi kamu konsepkan. Apa benda yang dulu cakap dah. Bila cakap tu macam lupa pula. Pertalian darah. Pertalian darah. Tak juga. Sedekah darah ke mana pula. Anak tu okey. Cuba perempuan, kalau tak cuba ambak pun tak erti juga dulu. Kena marah semua baru pandai. Bukanlah saya nak marah kat perempuan, apa maksudnya? Sebab otak kita ni kalau tak duduk dia jam. Perempuan kena. Jawabnya ialah apa-apa kebajikan untuk orang lain dibuat semasa hidup. Dan apa-apa kebajikan yang memanfaatkan orang lain dibuat semasa hidup. Itu konsep. Jadi apa saja yang perempuan buat semasa perempuan hidup, di mana ia memberi manfaat kepada orang lain, maka perempuan akan dapatlah pahala selepas mati. Walaupun tidak 3 tu, benda lain. Tidak 3 tu. Tidak anak soleh, tidak sedekah, tidak ilmu, tapi benda lain.
Jadi bila perempuan boleh faham macam tu dia bagi guna akal lah. Akal lah tu yang faham tu. Tapi kalau perempuan seorang yang literal, 3 tu ya lah. 3 tu. Sebab dia literal, dia kata 3 mana boleh tambah-tambah sebab dia tak boleh guna akal. Kita kata tak, 3 tu contoh. 3 tu contoh. Apa yang saya sebut tu tak boleh jadi nilai sepunya ke? Anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah. Betul kan? Benda tu kan beri manfaat pada orang lain. Dan benda itu dibuat semasa kita hidup. Jadi apa benda? Buat titi, gali telaga, tak ada masuk dalam 3 tu. Tanam pokok rendang. Yang penting cirinya memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya perempuan tak tahu nak buat apa, tapi perempuan ni memang suka memasak. Sebelum mati tu perempuan upload YouTube banyak-banyak, masak rebung, masak tu, sehingga ada 1000 resipi perempuan upload dekat YouTube. Boleh pahala juga. Dan telefon ada kan, letak kat situ. Saya belajar kat Facebook, bila nak masak bini saya kata, abang pandai tak nak masak? Masak je kat YouTube tu je. Buat klik, buat apa kan, macam mana nak buat tu. Manalah saya ada masa nak pergi. Tapi kita tengok, saya antara benda yang paling saya terima kasih pada seorang Cina Hong Kong menghadapi masalah bagaimana nak suruh putih kasut sekolah. Kasut sekolah anak pening ke, anak kita yang sepak kapur di sekolah tu boleh 2 ni dah hitam dah kasut putih tu. Cakap teknik gitu, contohnya kuat-kuat dia koyok. Cina Hong Kong tu kata, letak kasut dalam baldi, ambil sabun mandi, sagak. Sagak tu maksudnya macam tu terus tu ambil air panas, rendam, tuak dari tu. Pagi esok dingin sikit dah putih. Saya terima kasih kat Cina tu, dia menyelesaikan masalah saya. Jadi cuma Cina tu tak Islam, tak boleh pahala lah. Dia cuba perempuan buat kasut sekolah anak buat hitam. Jangan jual tak kasut tu, buat dalam beli tak apa. Saya dah buat. Jadi pagi tu dia rendam kan, bila basuh tu apa sabun mandi. Buatkan sabun mandi. Sabun apa saya tengok muka kopi je. Mandi banyak. Kan sagak-sagak macam tu buat timun untuk lasa Johor tu kan, yang banyak. Ya sabun kuku lah. Kalau sabun tu dia tak jadi sabun basuh baju tak jadi. Ya sabun mandi. Ingat kau saya seorang tak pandai. Jadi bila kita buat macam tu, jadi anak kita bangun pagi, bapa buat macam mana? Tengok bapa. Kita tak pandai juga. Dia cari dekat YouTube. Jadi nak sebutnya perempuan, kalau perempuan berhenti sekat 3 tu, matilah kan. Tapi ada orang faham 3 ialah 3. Tapi saya tak faham 3 ialah 3. Saya faham 3 itu contoh, masa kita konsepkan dia. Konsep itulah cari nilai yang sama yang kita buat. Buat titi ke, buat apa, tanam pokok rendang. Apa-apa. Kalau kita dah faham sedekah jariah itu ialah buat masjid, lepas kata buat kita, bila kita nak kaya. Tapi banyak lagi benda lain yang boleh dibuat. Jadi itu maksudnya dalam hadis ini yang kita faham boleh dikias dengan cara ada glosa yang sebut. Jadi di mana daripada hadis Sa'lab tadi, Nabi telah menyamakan khuf dengan serban. Kan dia kata boleh sapu atas serban seperti mana kamu boleh sapu atas khuf. Jadi berdasarkan itu kita pun luaskan sikit mana-mana pakaian yang tidak materialnya kulit tetapi mempunyai ciri kulit iaitu tebal, menutup semua kaki dan boleh digunakan berjalan di atasnya, maka kita menganggapnya samalah dengan khuf. Jadi khuf tu juga dikiaskan lagi kepada simen tangan. Kan simen tangan tu. Simen kan? Zaman Nabi tak ada lah. Dipanggil jabirah.
Simen. Jadi simen tu kita ambil air semayang, kita sambil lah. Tapi dah sampai kat simen tu, kita dah tak boleh nak tu, maka kita sapu lah atas tu. Kenapa kita sapu kat atas tu? Sebab kita menganggap simen itu sama dengan stoking tadi lah, sebab dia tak cabut. Dia tak boleh nak cabut ke tadi. Jadi okay. Itu kata pandangan ulama. Ada ulama kata dah tak boleh itu, maka kita tayamum. Jadi ada dua pandangan tu, kita tak payah risaulah. Yang memilih untuk tayamum, ada yang memilih. Tapi tak payahlah basuh, ambil air orang tu pula. Dia sebab menganggap benda itu sama dikias sama dengan stoking tadi lah gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan akal, iaitu akal mentafsir berdasarkan ciri-ciri yang sama pada kes yang berbeza, tetapi tidak berlaku di zaman Nabi. Dia tak berlaku zaman Nabi. Sebab Nabi takkan nak tahu semua benda yang ada ni, yang ada dekat sini. Contohnya, kalau kita bercakap tentang sembahyang menanggung najis, boleh tak sembahyang tanggung najis? Zaman-zaman dulu mana boleh? Dia kata tak boleh sembahyang tanggung najis lah, berdosa lah, apa. Okey lah, sebab zaman dulu mana ada najis yang keluar dalam keadaan baik, semua keluarnya rosak. Sekarang hemodialisis, tanggung najis lah tu. Kan darah yang keluar dari tubuh kita pada mazhab Syafi'i, dia sudah jadi najis. Tapi dia keluar tu kotor, dia masuk yang bersih. Masa tu tak boleh pas sayang. Jadi itu yang dibahas panjang. Benda tu tak ada sama Nabi. Kalau tak boleh nak guna akal, matilah orang modelis. Kalau orang kaya tak apa buat rumah. Orang miskin dia mula cucuk pukul 12.30. Siap cucuk satu suku Zuhur. Masa 3 jam gereng sudah cabut dekat nak maghrib dah. Jadi dia kena buat sampai 3 kali seminggu. Jadi masa tu bagaimana dengan masalah orang yang hemodialisis? Jadi bincang boleh dengan cara najis itu tidak meleleh. Kan maksudnya dia masuk dalam tiup tu, dia sama seperti mana dia duduk dalam tubuh kita, sebab dia tidak meleleh. Jadi orang yang hemodialisis tu boleh sekali. Macam orang buat operation yang kurut tu, Ya, dia kena buat sebab benda tu tidak meleleh. Benda tu dah dibalut yang mana dia tak masuk koma, dia tak keluar. Jadi dia sama. Dikias macam mana? Sekarang ni dalam perut kita ni ada tai. Sama juga tu. Kalau kita nak semayang buat dulu baru tak tepi. Dia di sini pak. Jadi benda tu ada elemen agamanya, ada elemen akalnya, tapi bukan pada ritualnya. Kayak itu dulu. Assalamualaikum.